Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini Nasional 5 edisi 28 Jun 2015 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Antara tumpuan hari ini, Kementerian Kesihatan kesan kecenderungan genetik baru virus denggi. Isu kebajikan perumahan polis perlu segera diatasi. Semuanya laporannya selepas ini. Susulan kes dera kanak-kanak 5 tahun di Rantau Panjang Kelantan, polis kini bekerjasama erat dengan pihak berkuasa Thailand dalam usaha mengesan bapa kandung dan ibu tiri mangsa. Mereka dipercayai telah melarikan diri ke negara terbabit. Jelas Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim, suspek yang berusia dalam lingkungan 40-an dan 25 tahun itu ialah penjaga kepada mangsa Nur Zuliana Zara Zulkifli. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Kita dah cuba dapat maklumatlah daripada semua tempat dan kita percayai dia masuk ke negara jiran. Walaupun kita telah memasanglah telinga kita untuk kita nak mengesan dia seterusnya untuk buat tangkapan dan membawa ke pengadilan. Datuk Mazlan menyatakannya di Kota Baru selepas melawat kanak-kanak malang itu di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Kanak-kanak perempuan itu ditemui ibu kandungnya, Sana Abdul Malik, dalam keadaan seluruh badannya lebam dan dipenuhi parut selain kepala luka terkoyak. Badannya turut membongkok, dipercayai kesan patah tulang belakang, rusuk dan paha akibat tidak dirawat dengan sempurna. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengutuk tindakan keganasan yang kejam ke atas orang awam yang tidak berdosa di Tunisia, Kuwait dan Perancis. Menurut beliau, kekejaman itu bukan sahaja bertentangan dengan ajaran Islam sebenar, malah mencemari bulan Ramadan yang mulia ini. Keganasan terhadap orang awam yang tidak berdosa di ketiga-tiga tempat itu menyebabkan ramai cedera dan meninggal dunia. Datuk Seri Najib menyatakan rasa sedih terhadap kekejaman itu dalam catatan di akaun Twitter dan Facebooknya. Media antarabangsa melaporkan seorang lelaki menyerbu sebuah loji kimia milik Amerika dekat Lyon, Perancis, memenggal kepala seorang mangsa. Loji kimia itu turut diletupkan lelaki itu. Manakala di Tunisia, seorang penyerang melepaskan tembakan rambang di sebuah pusat percutian terkenal dan membunuh sekurang-kurangnya 38 orang. Di Kuwait pula, seorang pengebom berani mati meletupkan dirinya di dalam sebuah masjid menyebabkan sekurang-kurangnya 25 orang terbunuh. Malaysia terus diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila sekali lagi diundang pada sesi plenari ke-34 Persidangan Penerbangan Awam Eropah ECAC. Ia akan berlangsung dari 30 Jun hingga 1 Julai ini sempena ulang tahun ke-60 penubuhan ECAC. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai yang akan menyampaikan ucap tama tersebut percaya komitmen berterusan kerajaan terhadap peningkatan tahap keselamatan dan sekuriti penerbangan awam global telah disambut baik komuniti antarabangsa. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media. Antara cadangan Malaysia yang sudah diterima dan diguna pakai oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO ialah berhubung penambahbaikan bagi keselamatan sektor penerbangan awam. Ia selari dengan hasrat Malaysia untuk mewujudkan keperluan bagi pengesanan pesawat komersial secara real time. Malaysia juga sentiasa berbincang bersama pihak berkuasa sektor pengangkutan dari negara-negara ASEAN, Amerika Syarikat serta rantau asing dalam usaha berterusan memberikan penekanan berhubung keperluan bagi negara-negara anggota ICAO. Sekaligus mengguna pakai prosedur dan protokol wajib ke arah meningkatkan mutu keselamatan dan sekuriti penerbangan awam antarabangsa. Tambah Datuk Seri Liau, harapan Malaysia agar kerjasama yang lebih baik dapat dicapai dengan wakil-wakil dari negara Eropah. Kementerian Kesihatan menegaskan terdapat 4 jenis stereotip berbeza dalam virus denggi yang menjadi kes demam denggi baharu yang memberi kesan kepada rakyat Malaysia ketika ini. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri S. Subramaniam, satu lagi kemungkinan adalah kecenderungan genetik baharu yang kini dalam kajian bagi mengenal pasti kesemua kes stereotip tersebut. Stereotypes dia memang dipanggil apa yang dipanggil dengue virus.
Tapi tiap-tiap kali kita mendapat penyakit denggi yang disebabkan oleh satu jenis serotype itu, badan akan mendapat kuasa tahanan atau immunity terhadap itu serotype. Bermaksud satu-satu orang boleh mendapat denggi 4 kali. Apa yang jadi pada kali ini kita nampak yang serotype DEN1. DEN1 itu sebab mereka yang mungkin sudah dapat denggi sebelum ini boleh mendapat demam lagi sekali atau boleh mendapat virus, tak ada demam pun kesannya boleh jadi. Tambah beliau, sistem imunisasi badan bertindak balas dengan cara tertentu, namun jika dijangkiti denggi daripada stereotip berbeza, kesan virus di dalam badan juga akan berbeza. Malah, Datuk Seri S. Subramaniam memberitahu belum ada lagi nyamuk baka baharu yang membawa virus baharu seperti yang diwawarkan sebelum ini. Jelasnya, beliau mahu penekanan diberikan terhadap tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes seperti tapak-tapak lapang di tempat bangunan serta kenderaan rosak yang terbiar dibersihkan untuk mengelakkan peningkatan kes denggi. Bagaimanapun, menyatakan kadar kematian berkadaran dengan kes yang dilaporkan masih rendah kerana peratusan kematian bagi kes dilaporkan kira-kira 0.3% setakat tahun ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program transformasi masyarakat India dan kempen kesihatan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Rantau Negeri Sembilan. Penelitian secara terperinci perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah perumahan polis khususnya di kawasan luar bandar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan langkah itu penting demi memastikan semua pegawai dan anggota polis menikmati kemudahan yang berkualiti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan kerja di Pulau Sebatik, Sabah. Pada hemat saya, apa yang dilakukan ini akan dibuat penelitian secara holistik agar permasalahan perumahan polis ini dapat diselesaikan. Saya juga melihat beberapa mutu pembinaan quarters dan juga balai di kawasan pendalaman seperti Wallace Bay yang saya dapati adalah berada di bawah spesifikasi yang seharusnya tidak menerima CF atau Certificate of Fitness. Menurutnya, pada mesyuarat Jemaah Menteri minggu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah memberi peruntukan tambahan untuk membaik pulih rumah polis dan tentera. Mengulas mengenai lawatannya hari ini, beliau berkata ia bertujuan untuk meninjau kemudahan balai termasuk rumah kediaman polis di kawasan pedalaman. Tinjauan mendapati beberapa kemudahan balai polis di kawasan Pulau Sebatik tidak berada pada tahap yang sepatutnya. Walaupun ada kemungkinan ia dipengaruhi oleh faktor kos pengangkutan, namun ia tidak seharusnya berlaku. Justeru beliau mahu perkara itu diatasi segera dan tidak akan berkompromi mengenai kebajikan semua anggota dan pegawai polis. Tips keselamatan cyber. Ketagihan internet boleh dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu ketagihan laman sembang cyber chat room. Ketagihan laman sembang cyber ini menyebabkan pengguna internet meluangkan masa lebih banyak dalam dunia cyber berbanding dengan dunia sebenar. Permainan dalam talian online games. Permainan dalam talian ini selalunya mengambil masa yang lama untuk diselesaikan kerana mempunyai banyak peringkat. Secara tidak langsung, ia menyebabkan pemain leka dan meluangkan lebih banyak masa dalam talian sehingga menjejaskan kualiti kehidupan mereka. Membeli belah dalam talian online purchase. Pengguna juga meluangkan masa yang lama pada sesuatu laman sesawang untuk memilih apa yang mereka ingin beli. Ketagihan pornografi atau bahan lucah pornografi. Peranan ibu bapa amat penting dalam memastikan anak-anak agar tidak terjebak dengan ketagihan ini. Awas dengan tingkah laku kita di alam cyber. Untuk dapatkan tips keselamatan cyber, layari laman sesawang CyberSafe, Cyber Security Malaysia di www.cybersafe.my.
Bertemu kembali. Dengan kelulusan segera RM36.3 juta kepada Air Kelantan Sdn Berhad AKSB, kerajaan negeri diminta menyelesaikan masalah air yang dihadapi penduduk di negeri itu, terutamanya di daerah Machang. Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Jazlan Yaakob berkata, kelulusan segera itu dibuat agar penduduk Kelantan dapat menikmati kemudahan bekalan air bersih. Kelulusan itu berikutan permohonan bantuan AKSB bagi membaik pulih loji dan paip air yang rosak akibat banjir Disember lepas. Datuk Jazlan memberitahu dalam bulan puasa ini, penduduk di Machang cukup tertekan dengan krisis bekalan air yang berlarutan sejak sekian lama. Beliau yang juga ahli Parlimen Machang berkata, fenomena air yang berselang hari ada dan tiada ini menjadikan penduduk resah dan amat sulit untuk menyelesaikan urusan harian yang berkaitan dengan sumber air. Menaruh kebimbangan kerana tak lama lagi pelajar-pelajar IPTA akan balik dan juga rakyat kita yang berada di luar daripada Kelantan akan balik untuk berhari raya, maka penggunaan air ini akan menjadi semakin tinggi. Kita mintalah pihak Air Kelantan Sdn Berhad kerajaan negeri mengambil suatu pendekatan dengan apa kaedah sekalipun bagi memastikan bekalan air mencukupi di musim perayaan ini. Hinggakan keluarga yang sakit terpaksa pindah duduk tempat keluarga yang bandar-bandar yang punya air, terpaksa kena tinggal rumah. Masalah air, yang lain tidak ada masalah. Air memang suka buat masa sekarang lah. Air di Banggu Judah ni lama dah jadi lagu ni tak ada air. Jadi susah lah kita nak semaya, nak makan, nak masuk apa susah. Mari setengah tu boleh mari ada kenderaan, boleh mari mandi masjid semua. Semaya masjid lalu lah. Jadi siap kok orang tua. Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak harus mempersoalkan rancangan pembinaan rumah di bawah Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima. Pada masa sama, pelan rumah kos rendah, sederhana rendah dan mampu milik yang sudah dikemukakan oleh agensi kerajaan pusat untuk dibina di negeri itu hampir 2 tahun lalu masih tidak diluluskan. Justru beliau meminta kerajaan Pulau Pinang, pimpinan DAP agar tidak terus melengah-lengahkan pelan pembinaan 9,500 unit rumah mampu milik berkenaan yang dikemukakan agensi kerajaan persekutuan JKP Sdn Berhad dan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda. Untuk makluman, sepanjang tahun 2015 tak ada satu unit pun diluluskan. Sepanjang tahun 2014 satu unit pun tak diluluskan. So kita telah tunggu 1,5 tahun tanpa sebarang kelulusan 9,500 unit yang kita kemukakan. Esko Perumahan Negeri Pulau Pinang kerap menyatakan bahawa kenapa tidak ada plan daripada Prima, kenapa tidak ada perumahan Prima di Negeri Pulau Pinang. Tapi kita ingin menyatakan bahawa perumahan Prima ini berada dalam fasa ketiga. Beliau mempengerusikan mesyuarat perhubungan negeri dan majlis berbuka puasa di Bayan Baru malam tadi. Jelasnya rancangan Prima fasa ketiga yang bakal memanfaatkan 35,000 rakyat tidak dapat dilaksanakan di negeri ini kerana pelan fasa pertama masih tertangguh. Sebelum ini, kerajaan negeri bertindak melengah-lengahkan kelulusan projek berkenaan dengan mendakwa JKP berhutang RM500,000 dengan Majlis Bandaraya Pulau Pinang ekoran insiden runtuhan penebat kilat bangunan UMNO di Jalan McAllister 2 tahun lepas. Bagaimanapun, perkara tersebut sudah dilangsaikan namun pelan tersebut masih ditangguh. Rutin harian penduduk sekitar Taman Bandar Bukit Puchong terjejas akibat ancaman anjing liar di kawasan kediaman mereka. Malah ada di antara penduduk kawasan tersebut yang digigit haiwan liar itu. Meskipun beberapa laporan telah dibuat kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ dan Ahli Parlimen Puchong, tiada tindakan yang diambil sehingga ke hari ini. Ia cukup mengecewakan penduduk, ikuti laporan wartawan Mohan Jinasami. RTM yang meninjau kawasan taman tersebut mendapati banyak anjing liar yang berkeliaran di kawasan tong sampah dan juga taman permainan. Sehingga kini 9 kes penduduk digigit anjing liar telah dilaporkan oleh Persatuan Penduduk Taman Bandar Bukit Puchong. Kebanyakan mangsa yang digigit anjing liar ialah kanak-kanak yang bermain basikal dan pulang dari surau selepas mengaji pada waktu malam. Adakah kami sebagai penduduk ini tidak berapa tenang, tidak selesa duduk di taman perumahan tadi ini disebabkan anjing liar yang tidak dapat diatasi oleh pihak Majlis Perbandaran Subang Jaya. Sekali lagi harapan kami,
pihak majlis kena ambil tindakan segera. Apa aduan yang kami buat, kena ambil tindakanlah. Supaya jangan sampai 3 bulan nanti hilang kepercayaan rakyat kepada Majlis Pemandaran Sembawang Jaya. Jangan ambil mudah perkara-perkara begini. Dan ditambah lagi, dari segi komposisi kaum di sini pun kita dapat lihat, dalam 40% ke 50% ini adalah rakan-rakan daripada kaum Melayu. So apabila balik daripada sembahyang ataupun budak-budak tengah jogging, berbasikal ke sekolah, beberapa kali dikejar anjing. So kami di sini pun beberapa kali kita lari keluar untuk membantu. Tapi apa kita boleh buat? Saya pertamanya melahirkan rasa kecewa yang amat tinggi dan amat sangat kepada terutamanya YDP MP SJ dan juga wakil rakyat parlimennya dan juga DUN. Kerana cakap pandai tapi tak pernah turun padang untuk melihat masalah yang dihadapi oleh penghuni-penghuni yang duduk di dalam parlimen mereka ini. Saya rasa kecewa dengan kaedah yang dilaksanakan oleh jabatan daripada MPSJ. Mereka datang sebagai satu syarat terpaksa datang. Saya bersama dengan penduduk kampung sedia membantu. Datanglah waktu yang kita bersama-sama mengejar anjing itu. Waktu malam ke pagi kita sanggup hadir untuk membantu, untuk mementeras. Kerana bukan pada kita, pada semua rakyat yang tinggal di sini. Persatuan Penduduk Taman Bandar Bukit Puchong mahu MPSJ mengambil tindakan segera berhubung masalah ini. Kesan ancaman anjing liar tersebut juga menyebabkan penduduk jarang keluar rumah pada waktu malam. Rutin harian penduduk Taman Bukit Puchong ini terjejas akibat kebanjiran anjing liar. Seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, kawasan-kawasan taman terbiar ini merupakan lokasi-lokasi pembiakan anjing liar. Dan kami juga difahamkan beberapa kes di mana individu di kawasan taman ini telah pun digigit anjing dan beberapa laporan polis dan juga laporan terhadap Majlis Pemandaran Sembawang Jaya MPSJ telah dibuat. Namun tiada tindakan yang diambil. Apakah pihak MPSJ perlu mengambil tindakan yang drastik supaya masalah ini dapat dibendung? Dan kesannya pada hari ini apa yang kita dapat lihat adalah penduduk di kawasan taman ini pada waktu malam terutamanya tidak mahu keluar rumah kerana takut dengan ancaman anjing-anjing liar ini. Muhammad Cina Sami melaporkan untuk Berita TV RTM. Ramadan memasuki hari ke-11 hari ini. Harga barangan keperluan harian di 2 buah pasar awam sekitar Kuala Lumpur dijual pada harga tidak menentu. Walaupun berlaku kenaikan pada barangan tertentu, namun ia tidak membebankan pembeli. Tinjauan harga barang basah dan keperluan di pasar Jalan Raja Bot Chowkit mendapati tidak berlaku kenaikan secara mendadak. Harga produk hasil laut seperti ikan kembung, udang dan sotong kebanyakannya masih berada di bawah harga kawalan. Pembeli juga berpuas hati dengan harga yang dikenakan. Daripada perhatian saya, harga udang, ikan, ketam dan juga yang ada kat sini termasuk daging, pandangan saya dia normal, harga tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Boleh bawa gunting lah. Macam peniaga pun saya tengok, macam ni pun saya beli dalam 2-3 kilo pun. Dia tolong sendiri, tolong carikan saya yang terbaik. Dan peniaga-peniaga kita pun saya rasa tak adalah dia ambil kesempatan. Ada naik lah. Hari Sabtu, hari Ahad dia punya harga memang tinggi lah. Sana Mali dia sana harga mahal. Dia sana naik harga mahal. Saya sana angkat ikut dia punya harga lah. Naik sikit jugalah. Kebanyakan peniaga ayam dan daging juga masih mengenakan harga yang sama dan berada pada harga kawalan. Manakala harga sayur-sayuran seperti sawi dan cili merah pula tidak berubah. Hanya harga tomato dan kobis bunga mengalami sedikit kenaikan. Kalau harga sayur tak ada naik lah, tapi ada satu sayur ada juga lah. Macam tomato kan. Tomato sekarang RM4.5. Kalau sayur lain tak ada. Cili biasa RM6. Macam timun RM2.5. Mahal lah sikit pada harga biasa. Sayur macam biasa je. Ada yang RM1, satu longgok tu RM1. Tinjauan turut dilakukan di Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya. Berlaku sedikit kenaikan pada harga sayur-sayuran dan barangan basah. Ini di harga sayur bayam kangkung murah. Tapi itu tomato mahal sikit. Lagi bunga kobis mahal sikit. Kalau harga tomato kan, ada yang tempat di sini sebelah sini RM4.5. Bila saya tengok sana, ada yang jual RM6. So, tomato yang sama, saiz yang sama. Warna pun sama juga. Tapi kita tahu kenapa bezanya. Namun, harga barangan keperluan harian dijangka akan meningkat menjelang Aidilfitri.
Lagi susulan kes dera, adik Zuliana Zahra Muhammad Mishamuddin bukan sahaja terpaksa menanggung derita selama 6 bulan, malah turut mengalami kecederaan serius apabila patah 13 tulang. Pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ 2, Datuk Dr. Ghazali Hasni Mat Hassan berkata, 10 bahagian tulang rusuk kanak-kanak itu turut patah. Mangsa juga dalam keadaan trauma dan mengalami radang paru-paru hingga mengganggu pernafasannya. Kecederaan yang dialami mangsa berkemungkinan berlaku di antara 3 hingga 6 bulan lalu. Pihak hospital kini masih menjalankan siasatan dan mangsa dilindungi mengikut Seksyen 51 Akta Kanak-Kanak 2001. Kita juga tengok bahagian humerus dia itu sebelah kanan. Sebelah pandan pun ada menunjukkan tanda-tanda kepatahan. Ya. Selain pada tulang, kita juga tengok di bahagian tulang belakang dia ada tanda-tanda patah di peringkat L5. Semalam RTM melaporkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun itu dalam keadaan lemah dan tidak bermaya dipercayai akibat didera. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, semua amalan anak Adam digandakan kebaikannya 10 kali ganda, serupa dengannya hingga 700 kali ganda. Allah Azza wa Jalla berkata, melainkan puasa, kerana ia untukku dan aku sendiri membalasnya. Mereka meninggalkan syahwat dan makanannya keranaku. Bagi orang yang berpuasa, akan mendapat 2 kegembiraan. Kegembiraan semasa berbuka dan kegembiraan semasa menemui Tuhannya. Dan bau busuk, yakni dari mulut orang yang berpuasa kerana berpuasa, lebih wangi di sisi Allah daripada bau musk. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tiada apa lebih bermakna bagi seorang ibu tunggal dan 5 anaknya sebagai hadiah sempena Aidilfitri tahun ini. Selepas 6 bulan menjadikan garaj kereta sebagai tempat berteduh, akhirnya penantian dan impian mereka untuk memiliki rumah baru termakbul. Ibu tunggal ini, Zalmah Sani, merupakan salah seorang daripada 8 penerima kunci rumah baru daripada Kerajaan Negeri Pahang berikutan kediaman mereka dihanyutkan air dalam kejadian banjir besar Disember tahun lalu. Lebih mengujakan, majlis penyerahan kunci disempurnakan sendiri oleh Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Saksikan laporannya. Berpanas di waktu siang dan tidur dalam keadaan berdebu yang semakin sebati dengan jiwa mereka menyebabkan ibu tunggal berusia 47 tahun ini seakan-akan tidak percaya bahawa mereka akan mendiami sebuah rumah baharu jauh lebih selesa berbanding rumah asal mereka. Lebih manis bagi Zalmah dan 5 anaknya, Nurul Mazlina Man Mazlan, Muhammad Syahrudin, Nurul Masidah, Nur Farah Ashikin dan Nur Ain Izzatul. Rumah 3 bilik itu sudah pastinya menambahkan kegembiraan buat mereka sekeluarga ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Alhamdulillah selama ni duduk tak stabil ke dalam pondok. Setiap hari ni rasa bersyukur sangat. Tak tahu nak cakap macam mana punya syukurnya iaitu kehadrat Allah juga dengan adanya kunci rumah ni boleh duduk ke macam tak boleh nak cakap apa, syukur. Yang tu je saya boleh cakap. 6 bulan saya duduk kat garaj kereta sebab pondok. 6 beradik campur mak saya 7, nenek dengan saya juga 8 orang duduk dalam pondok garaj kereta tu. Tuhan je saya tahu macam mana dengan panasnya, dengan debunya, tapi tak ada tempat tinggal, sesuai duduk je lah. Dan kesudian Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah menyerahkan kunci rumah, penghargaan paling bermakna buat mereka sekeluarga. Sementara itu, seorang lagi penerima, Suraidah Muhammad Ramli dan keluarganya juga menyifatkan rumah baru itu sebagai hadiah Aidilfitri berkat kesabaran dan redha dengan musibah yang melanda tahun lalu. Berbanyak-banyak terima kasihlah kepada kerajaan kita telah memberi rumah sempena Aidilfitri nak dekat ni. Sangat bersyukurlah, terharu dah kan dapat rumah, pindah rumah baru. Manakala bagi suri rumah Suryati Muhammad Ramli, beliau tidak sabar untuk memulakan kehidupan keluarganya di rumah baru selepas terpaksa menumpang di rumah bapanya yang turut didiami 3 keluarga adik-beradiknya. Yelah, memang sangat gembira sangatlah sebab dah selama ni memang menumpang rumah ayah kan, dah selama 6 bulan dah. Memang terharu sangatlah sebab duduk dengan adik-adik lain kan, ramai-ramai. Lepas tu gembira lah sebab saya ada anak macam tak
selama ni memang saya tak jangka lah sebab masa umur tu memang dah patut tu lah kan, dah jadi macam ni, memang syukur sangat lah. Tengku Puan Pahang Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Adnan Yaakob antara yang turut mengiringi Tengku Abdullah ketika menyerahkan kunci rumah berkenaan kan sebelum Aidilfitri bagi membantu mereka yang diuji pada musim banjir lalu. Inisiatif itu menunjukkan komitmen kerajaan yang sering memberi keutamaan kepada kebajikan rakyat. Amalan dan program menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf seperti ibu tunggal serta anak yatim bukan sahaja tradisi yang diamalkan sepanjang bulan Ramadan, malah perlu dilakukan secara berterusan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman berkata, golongan rakyat yang memerlukan bantuan ini perlu sentiasa dibela tanpa mengira waktu dan tidak tertakluk hanya pada bulan Ramadan. Bagaimanapun, penyaluran bantuan ketika Ramadan mampu meringankan beban rakyat selain sebagai persiapan menjelang sambutan Aidilfitri. Datuk Musa berucap pada majlis penyampaian sumbangan dan majlis iftar Ramadan anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa di Masjid At-Taqwa Taman Merpati disandakkan. Seramai 305 asnaf menerima sumbangan daripada Parlimen Libaran dan sumbangan daripada Pusat Zakat Sabah. Di Kota Kinabalu, 8 warga emas, ibu tunggal dan balu merupakan antara tetamu istimewa dari Pusat Hidayah Kota Kinabalu yang diraikan dalam majlis berbuka puasa bersama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Haji Johar bin Haji Mahiruddin. Majlis Anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK itu turut diserikan dengan kehadiran sama isterinya Tuh Puan Hajah Nolidah Dato' RM Jasni, Datuk Bandar Dato' Abidin Madingkir serta warga kerja DBKK. Pada majlis itu, Tun Haji Johar turut menyampaikan sumbangan kepada para tetamu. 5 buah masjid antara yang juga menerima sumbangan iaitu Masjid Raudah, Masjid Kampung Bandulan Menggatal, Masjid Al-Aqsa, Kampung Kobani Inanam, Surau Al-Islah, Kampung Lobau Menggatal, Surau Al-Amin, Kampung Tanjung Aru-Baru dan Surau An-Nur, Kampung Gusung Likas. Selain berbuka puasa, Tun Johar dan isteri turut sama mengerjakan solat maghrib dan solat tarawih bersama-sama warga kerja DBKK. Hadir sama Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Haji Sairin Karno, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Nilwan Kabang, Ketua Pengarah DBKK, Datuk Yo Bunhai. Lebih 34,000 individu di Kedah akan menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Kerajaan Negeri sempena Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah, Datuk Suraya Yaakob berkata, bantuan seperti wang tunai dan barangan keperluan harian akan disalurkan secara berperingkat. Menurut Datuk Suraya, penerima terdiri daripada golongan miskin, ibu tunggal, warga emas, anak yatim dan golongan kurang berkemampuan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan program Rahmatmu Ramadan JKM Kedah di perkarangan UTC Alostar. Program berkenaan akan menjelajah ke 6 daerah iaitu Kota Star, Kubang Pasu, Padang Terap, Pendang, Yan dan Pokok Senam. Seramai 30 penerima akan menerima bantuan yang disumbangkan oleh kaki tangan JKM Kedah. Dan bersempena Aidilfitri tahun ini, juga Kerajaan Negeri Kedah akan mengadakan karnival jualan daging murah. Karnival akan diadakan pada 14 Julai depan bertempat di perkarangan Stadium Darul Aman, Alostar. Datuk Suraya Yaakob berkata daging berkenaan akan dijual pada harga di bawah RM20 iaitu jauh lebih rendah berbanding harga pasaran. Ketika ini, daging dijual pada harga antara RM25 hingga RM27 sekilogram. Selain daging lembu, pihaknya turut bercadang untuk menjual daging kambing dan kibas serta produk berasaskan pertanian. Nanti kita kena bagi had juga sebab tak adil kalau seorang main beli 10 kilo je lah. Jadi yang kita nak ini supaya kita dapat bagi mereka yang kurang berkemampuan untuk menyediakan makanan daging untuk hari raya. Tidaklah, tapi kita untuk itu kita kena bagilah limit ataupun had-had kepada setiap keluarga supaya semua orang dapat merasainya. Mengulas mengenai dakwaan wujud beras palsu di Kedah, Datuk Suraya meminta unit kawal selia padi dan beras melakukan pemeriksaan bagi menentukan kesahihan dakwaan tersebut. Setakat ini, pihaknya belum menerima sebarang laporan berhubung kewujudan beras palsu.
Penghuni penjara tetap berkewajipan menunaikan zakat fitrah meskipun menjadi tahanan di tirai besi. Ketua Pengarah Penjara Datuk Seri Zulkifli Omar berkata, ini berdasarkan hukum bahawa zakat fitrah merupakan kewajipan di bulan Ramadan. Bercakap pada majlis pembayaran zakat fitrah oleh penghuni institusi penjara di Tawau, beliau berkata selain menyucikan harta dan jiwa, kewajipan zakat fitrah juga mampu menimbulkan keazaman yang tinggi untuk membaiki segala kekurangan dan kelemahan diri dan menginsafi segala kesalahan yang dilakukan. Datuk Seri Haji Zulkifli menambah, institusi penjara di negara ini juga sentiasa berusaha untuk memastikan setiap penghuni penjara menerima pelbagai bimbingan kerohanian untuk pedoman dan benteng jiwa setelah mereka keluar dari penjara. Pada majlis itu juga, para penghuni penjara mengambil kesempatan menunaikan zakat fitrah kepada amil yang dilantik dalam kalangan anggota jabatan berkenaan. Keluarga Kanadas Mania Karen mempunyai keunikan tersendiri kerana ahli keluarganya terdiri daripada pelbagai kaum. Di bulan Ramadan ini, keluarga Kana mengambil peluang menganjurkan majlis berbuka puasa bersama keluarganya sebagai menghormati saudara mara mereka yang beragama Islam. Karena mahu keluarga dan saudara mara terdekatnya seramai 160 orang sentiasa bersama walaupun terdiri daripada pelbagai kaum. Bagi keluarga tersebut, mereka menyambut bersama Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina dan Deepavali sebagai satu elemen mengeratkan hubungan silaturahim antara mereka. Jelas Kana, keluarganya terdiri daripada pelbagai kaum berikutan perkahwinan campur oleh adik-beradik beliau. Saya sebagai penaung majlis hari ini ingin berterima kasih sebab kita buat ni program ini untuk kita macam satu Malaysia. Saya punya keluarga semua bangsa pun ada. Bagi Nur Ain, adik ipar kepada Kana, beliau berasa amat bertuah kerana memiliki keluarga yang unik serta dapat merasai suasana kebudayaan masing-masing. Walaupun saya Melayu dan agama Islam, tapi saya boleh join lah keluarga India ni. Kana dan Nur Ain berharap keluarganya akan menjadi contoh kepada masyarakat Malaysia bahawa betapa pentingnya semangat perpaduan dalam negara. Dalam majlis ini juga, keluarga Kana turut menyambut Hari Bapa. Turut dimeriahkan pelbagai persembahan kebudayaan yang dibuat sendiri ahli keluarga ini. Baiklah saudara, Nasional 5 berakhir di sini dan visual tadarus Perdana Peringkat Parlimen Anjuran Wanita UMNO Bayan Baru menutup paparan petang ini. Seramai 680 peserta menyertai program yang berlangsung di Masjid Bayan Baru, Pulau Pinang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Selamat berbuka.